syamsun anta badrun ya marhaban ya marhaban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asmida dalam rancangan Warisan Kita. Baiklah, pada setiap kali Hari Raya Aidilfitri sudah menjadi kebiasaan dan juga lumrah masyarakat Melayu kita untuk kunjung-mengunjung antara satu sama lain. Namun, terdapat sesetengah masyarakat Melayu yang masih mengamalkan tradisi kunjung-mengunjung ini sambil bermarhaban. Masyarakat Melayu Johor dipercayai masih kuat mengamalkan tradisi marhaban ini. Dalam masyarakat Jawa pula, terdapat tradisi baraan yang bermaksud berarak sambil bermarhaban. Seperti mana yang anda ketahui, marhaban ini berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud selamat datang. Ia dikatakan sebagai pengucapan alu-aluan tetamu yang datang berkunjung ke rumah mereka. Jadi, dalam episod Warisan Kita pada kali ini, kita akan melihat keunikan tradisi marhaban ini dan juga peranannya dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, marhaban ini mengandungi ungkapan ataupun kata-kata pujian terhadap Nabi junjungan kita, Rasulullah SAW. Dan kebiasaannya, kumpulan marhaban ini akan dipimpin oleh seorang ketua yang akan memimpin bacaan selawat terhadap junjungan Nabi Muhammad SAW. Selesai berselawat, ketua ini akan membacakan doa bagi memohon keberkatan, keselamatan, murah rezeki dan juga kesihatan, kesejahteraan untuk seisi rumah yang mereka kunjungi. Antara tujuan majlis marhaban ini diadakan adalah untuk mengeratkan silaturahim di antara jiran tetangga. Dalam istilah Islam, jiran tetangga ini bermaksud 40 buah rumah yang berdekatan. Jadi apabila majlis marhaban ini dilakukan, dapatlah mengeratkan tali persaudaraan dan juga mengenali antara satu dengan yang lain. Ya marhaban ya habibi ya Muhammad marhaban ya. Mungkin tidak banyak kajian-kajian ilmiah yang dilakukan terhadap marhaban. Namun, kepentingan kesenian berunsur Islam ini tidak boleh kita nafikan. Jadi mari kita bertanya kepada tokoh yang berikut tentang hal ini. Ya Muayyad ya Mumajjad marhaban ya. Marhaban bermula dari kampung. Kalau ikut generasi orang dulu, memang dah saya pun tak pasti dah memang mula ada. Jadi masa dulu tiap-tiap bulan Maulud dia 12 malam berturut-turut diadakan marhaban dan berjanji dan juga Maulud. Jadi selepas itu macam saya generasi yang agak otai ni ingin mengajarkan untuk menghidupkan marhaban dan berjanji dan rawi. Saya ajar masa pada perempuan, iaitu kumpulan Harun Nisa bermula 2005. Pernah bertanding kawasan mula-mula mengajar, pernah bertanding di kawasan Dun Sungadang dalam 14 pasukan Dun Sungadang. Kumpulan wanita ni mendapat tempat yang keempat. Saya boleh banggakanlah. Lagu untuk rawi, saya bawa lagu ras, lagu sikah dan lagu ras. Sebagaimana lagu ras, lagu sikah, saya cuba sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء بسم الله العلية. Tentang golongan muda kurang sambutan. Yang ada ni nasib baiklah perempuan kumpulan Nisa ada, jadi benda tu yang hidup. Kalau ada apa pun majlis-majlis cukur jambul misalan nak buat mahaban, dia orang akan panggil kumpulan Nisa lah, kumpulan perempuan. Ada juga kadang-kadang sekali-sekala, tapi orang lain tak boleh buat. Ada 2 orang yang boleh buat. Jadi kadang-kadang kena marhaban ni perit juga tekak. Jadi tapi perempuan kadang-kadang saya cadangkan perempuan panggil perempuan. Jadi perempuan yang menghidupkan benda ni. Cuma cadangan saya, kalau boleh diadakan kelas, misalnya macam kelas tauhid, kelas PK, semua ada. Lepas maghrib ada kelas, ada panggil ustaz daripada jauh. Bayaran dia tinggilah. Lepas tu kelas-kelas ceramah aja lah. Jadi kalau ada kelas-kelas macam ni diadakan, bukan saya nak ngajar aja, panggil daripada luar pun tak apa. Jadi itu salah satu, bukan saja yang kumpulan muda, malah kumpulan dewasa pun berminat saya rasa untuk hidupkan berzanji, rawi dan marhaban. Kalau tidak dia akan pupus. Sekarang ni Maulud Nabi dah pupus. Cuma kawasan ada kampung-kampung yang hidup, tapi kawasan sini pupus. Pasal time Maulud Nabi, Maulid Nilai Rasul 12 Rabiul Awal, kalau tak ada macam orang dulu, selama 12 malam, tiap-tiap malam ada. Jadi budaya dia orang. Kalau diadakan macam budaya sebagaimana Johor misalan, sebelah utara misalan, jadi budaya tentang rawi dan marhaban ni, saya rasa generasi akan minat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazzal arshu taraban wa istibshar. Marhaban ataupun kesenian-kesenian yang berunsurkan agama biasanya melibatkan orang dewasa ataupun orang-orang tua sahaja. Jadi kecenderungan untuk kesenian ini pupus sangatlah besar. Seharusnya perlu ada usaha dan juga perancangan terhadap kesenian ini agar ia tidak dilupakan dan akan diamalkan sampai bila-bila. Marhaban yang merupakan salah satu bentuk puisi yang puisi warisan Islam yang melagukan, ya, dia salah satu bentuk puisi yang melagukan puisi berdasarkan kisah-kisah Rasulullah, ya, kisah perjuangan Rasulullah dan sebagainya. Dan di Melaka sendiri, marhaban merupakan salah satu kesenian yang sangat popular, ya, sangat popular, di mana setiap kampung ataupun setiap mukim mempunyai kumpulan marhaban yang tersendiri, di mana marhaban ini selalunya dipersembahkan semasa musim-musim perayaan Maulidur Rasul serta perayaan-perayaan yang lainnya, khususnya pada hari raya, ya, menjelang hari raya pun marhaban ini agak popular. Dan selain marhaban, kesenian ini juga sering dikaitkan dengan salah satu kesenian lainnya, iaitu seperti berzanji, dan juga kalau di Melaka yang paling popular sekali adalah nazam. Di dalam teras JKKN sendiri, iaitu teras kedua JKKN, ya, iaitu pendidikan, pemuliharaan dan pemeliharaan, marhaban merupakan salah satu antara cabang kesenian yang dikaji dan terus dipelihara oleh JKKN. Walau bagaimanapun, marhaban ini telah berkembang secara pesat, secara meluas di dalam kelompok ataupun komuniti masyarakat, di mana tanpa peranan JKKN dan juga peranan masyarakat kampung pun ianya telah, orang kata, terus berjalan dengan sendiri. Tetapi menerusi JKKN, kita telah memupuk lagi aktiviti ini untuk diperkembangkan dengan secara lebih meluas lagi di peringkat komuniti dan masyarakat, meskipun ianya telah sedia ada berjalan, ya. Dan di bawah JKKN sendiri, kumpulan marhaban yang berdaftar dengan JKKN adalah lebih kurang sebanyak lebih 30 kumpulan, ya. Itu yang berdaftar dengan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian sendirilah, di mana setiap kumpulan ini ada kalanya mereka menghantar laporan juga aktiviti, ya, aktiviti persembahan yang mereka
mereka lakukan, terutamanya apabila tiba musim perayaan, kumpulan-kumpulan marhaban ini akan merakamkan kesenian yang mereka pelopori itu. Jadi JKKN memang sangat menyokong aktiviti kemasyarakatan sebeginilah ya. Pada pendapat saya sebagai pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, JKKN sangat menggalakkan aktiviti kemasyarakatan sebegini kerana ianya memupuk nilai-nilai perpaduan, nilai-nilai orang kata muhibah di dalam kalangan masyarakat, di mana apabila satu perayaan itu diadakan, selain ianya memberi rasa, selain ianya adalah satu hiburan, ianya juga mendidik sifat seperti nilai-nilai murni, nilai kesepakatan untuk bersama-sama dengan komuniti, di mana apabila kita melagukan puisi-puisinya tentang Rasulullah dan sebagainya, kita bukan saja orang kata mengingati ataupun menghargai segala jasa Rasulullah SAW, kita juga mengingatkan tentang diri kita tentang perjuangan ataupun sirah Rasulullah itu, dan juga untuk sentiasa memberi orang kata satu semangat perpaduan. Sudah menjadi lumrah kesenian tradisi kita, tidak semua orang akan cenderung untuk mempelajari kesenian tradisi tersebut. Namun, terdapat juga sesetengah pihak ataupun orang perseorangan yang tak dapat memisahkan diri mereka daripada mempelajari kesenian itu. Salah seorangnya ialah Makcik Milah, dan beliau merupakan Ketua Kumpulan Marhaban dari Kampung Tanah Merah, Kerubung, Melaka. Masa tubuhnya kumpulan Marhaban tahun 2003, makna dah 17 tahun lah. Kumpulan Marhaban Makcik ni kita panggil kumpulan nama Khairun Nisa. Guru yang mengajar kumpulan Marhaban ni iaitu Tuan Haji Osman bin Asman, Imam 1 Tanah Merah. Beliau lah bimbing kumpulan Marhaban selama 2 tahun. Kami belajar 30 lah anak murid. Ini yang sebenarnya kumpulan Marhaban ni kita buat untuk kerja amal wanita dalam Kampung Tanah Merah. Kumpulan ni pun bukan sajalah kita berkhidmat di kampung, tapi di luar pun kita ada pergi mana-mana, ke Jasin, Masjid Tanah, Alur Gajah, Batu Berendam, dan mana yang orang sudi. Kita punya bayaran pun tak ada. Orang kata kalau orang tanya macam mana bayaran, dia kata ikhlas hati. Berapa kadang banyak jugalah sumbangan-sumbangan. 1 tahun kadang kita dapat 4,000. Lepas tu kita bagi-bagilah dengan kawan-kawan yang mana yang hadir itu. Makcik masuk kumpulan Marhaban ni untuk merapatkan perjumpaan kawan lah. Makna kita tak sunyi. Kalau kita tak ada, makna kita tak ada dapat menyambung aktiviti wanita tu, makna kita tak dapat jumpa-jumpalah dengan kawan yang lain. Itu tujuan kita nak menghidupkan dan merapatkan wanita-wanita. Kalau boleh nak merapatkan yang muda. Tapi apa nak buat, dia yang warga emas ni je lah yang dapat kami rapatkan. Ada kawan-kawan dah meninggal pun ada. Tapi kami masih lagi bersama dengan kawan-kawan yang ada pada hari ini. Jadi satu kita dapat buat selawat atas Nabi. Kita dapat orang kata niat orang yang rumah tu nakkan kita raikan majlis dia, kita dapat.
Mana kita dapatlah niat-niat mereka yang mana-mana berajat nak buat dua-dua anak, buat mahaban. Tapi mereka jarang komplain lah apa yang makcik buat. Malahan mereka kata okey. Tu ajalah yang dia berkata. Marhaban merupakan salah satu bentuk pengucapan berlagu yang berunsur Islam, mempunyai nilai, kedudukan dan fungsinya yang tersendiri dalam masyarakat Melayu. Selain menjadi wadah memuji-muji Nabi Muhammad SAW, marhaban juga mencerminkan amalan mulia dalam mengeratkan silaturahim